Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini analisis awal ini secara langsung. 2,380 perwakilan MCA bakal menentukan kepimpinan baru parti komponen kedua terbesar Barisan Nasional yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini, di mana pimpinan baru ini bakal memikul beban yang paling besar untuk mewakili masyarakat Cina, kerana PRU ke-14 yang bakal berlangsung tidak berapa tahun akan datang akan melihat bagaimana kemampuan parti yang begitu teruk dikalahkan pada PRU ke-13 lalu untuk bangkit semula. Apakah survival MCA mampu ditunjukkan, mampu diteruskan, mampu dibangkitkan semula selepas kepimpinan baru yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini, ataupun MCA bakal menjadi parti yang tidak relevan kepada masyarakat Cina ataupun kepada sistem politik di Malaysia keseluruhannya. Itu yang akan kita bincangkan. Saya dua orang tamu sudah bersedia bersama saya pada malam ini. Sebelah kanan saya saudara Tan Seng Kiat, pengurus penyelidikan Merdeka Center, dan di sebelah kiri saya yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Penyelidik Utama Institut Alam dan juga Tamadun Melayu ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum saya mengajukan soalan kepada kedua tamu saya yang sudah bersedia, mungkin kita lihat dahulu grafik di mana pengumuman jawatan-jawatan yang bakal ditandingkan pada hujung minggu ini. Jawatan Presiden MCA bakal berlaku 3 penjuru. Kalau kita lihat di situ, saudara Gang Peng Siao, Naib Presiden MCA pada penggal lalu, Datuk Seri Liao Tiong Lai, Datuk Seri Ong Ti Kiat. 3 penjuru yang bakal berlangsung untuk merebut jawatan Presiden MCA. Manakala timbalan Presiden, kita akan melihat satu lawan satu di situ, iaitu antara Datuk Donald Lim Siang Chai dan juga Datuk Dr. Wee Ka Siong, bekas timbalan Menteri Pelajaran. Dan bagi jawatan Naib Presiden, kita lihat 9 penjuru berlaku. Satu kataupun jumlah pencalonan yang agak besar daripada semua perwakilan yang menentukan bagaimana mereka memilih Naib Presiden yang bakal kataupun bertanding untuk 3 jawatan yang akan ditawarkan dalam jawatan Naib Presiden MCA. Jadi itu yang kita sudah sedia maklum bagi anda di rumah yang masih tidak mengetahui siapa yang bertanding untuk 3 jawatan utama ini. Jadi untuk Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong, kita melihat bagaimana MCA untuk menjadi sebuah parti yang masih relevan dan juga menjadi harapan kepada komuniti Cina, kerana kita lihat keputusan pada PRU 13 lalu, hanya 7 kawasan parlimen dimenangi MCA, 11 Dewan Undangan Negeri, begitu jauh berbeza pada 2008 dan pelarian-pelarian sebelum ini. Bagaimana isyarat yang boleh diberikan oleh kepimpinan baru MCA pada hujung minggu ini untuk menentukan bahawa mereka mendengar, mereka ingin kembali berada dalam mainstream politik di Malaysia? Ya, bagi saya keputusan PRU 12 dan 13 yang memperlihatkan keputusan yang tidak memihak kepada MCA itu, perlu ada banyak keinsafan pada kepimpinan yang akan dipilih pada hari Sabtu ini. Jadi dengan keinsafan itu tidak boleh lagi ada persengketaan dalaman MCA itu. Dan alih-alih MCA perlu menyedari hal ini dan menginsafi hal ini. Sudah sekian lama MCA ini dibelenggu oleh persengketaan dalaman ini, dan kita dapat lihat sejarahnya. Jadi kalau boleh melalui kepimpinan baru ini, sesuatu yang baru harus diambil lah. Apa reaksi Prof terhadap pencalonan untuk 3 jawatan utama, terutamanya jawatan Presiden dan juga timbalan Presiden? Adakah sesuatu diluarjakan ataupun pastinya ini yang sudah disangkakan sejak awal lagi, dan apa harapan pada pencalonan yang berlaku pada hari ini? Ya, saya kira untuk jawatan Presiden itu hanya 2 puak bertanding saja. Iaitu Saudara Gan dan juga Datuk Seri Liao. Ya. Yang seorang lagi itu saya kira itu calon kembali semula setelah kalah. Dan saya kira zaman beliau telah berlalu. Jadi pertandingan di antara 2 penjuru. Dan saya kira para perwakilan perlu memilih calon yang lebih baik di antara 2 ini. Dan untuk Naib Presiden, saya kira kedua-duanya
mempunyai kelebihan yang sama untuk yang timbalan presiden Presiden, itu. Dan untuk naib presiden ada 9 pencalonan. Untuk 4 jawatan tu. 4 jawatan, saya kira barangkali 2 untuk pasukan GAN dan 2 untuk pasukan Liau. Ya. Begitulah. Saudara Tan, melihat pencalonan hari ini, adakah ini dream team MCA yang mampu memacu MCA kepada PRU yang ke-14 lebih baik ataupun bagaimana? Rasa ini adalah pemimpin-pemimpin yang sedia ada di mana yang masih sudi menaburkan di perkhidmatan kepada parti dan di mana ada pengalaman pun ada kelemahan dia masing-masing. So adakah dia satu dream team ke atau tidak? I rasa ini kena tengok kombinasi sebab dia nampak satu pertemuan dari dua puak yang besar. Kita kena tengok keputusan akhir dia, adakah kumpulan mana yang lebih mendominasi atau dia orang selepas pemilihan dia orang boleh berdamai dan bermaju sekali sebagai satu pasukan. Kalau isu tim A, tim E ni masih berlarutan selepas pemilihan parti, I rasa ini bukan satu dream team. So tapi tengok dari individu ni memang ada orang yang ada pengalaman pun ada kelemahan dia. Kalau dia boleh menjadi satu formula di mana dia I rasa dia masih ada peluang untuk meningkat sedikit dia punya prestasi, tapi mungkin perlukan 2 atau 3 term untuk mencapai kemuncak dia. Dari sudut penyelidikan Merdeka Center pada perkara yang lepas dan ataupun penemuan-penemuan yang lain juga, adakah pemimpin yang bakal menerajui MCA pada kali ini mampu merapatkan barisan, mampu ataupun mendamaikan kumpulan-kumpulan yang begitu berpecah dalam MCA selama ini? Kerana kita tahu setiap pemimpin baru yang dilantik, mereka tidak melihat itu sebagai isu utama untuk diselesaikan dahulu. Mereka kelihatan untuk mengekalkan kuasa, mencari penyokong-penyokong semaksimal mungkin untuk menentukan mereka survive dalam setiap pemilihan dan sebagainya. I rasa ini ada kaitan dengan politik nasional di mana peranan yang MCA boleh main dalam politik nasional atau politik BN di mana dia semakin merosot. So di mana dia pun pemimpin yang sedia ada lebih mementingkan jawatan kuasa sendiri, di mana dia kurang mementingkan ideologi atau kita panggil hala tuju parti atau interest rakyat atau keutamaan rakyat secara keseluruhan. Okey, Saudara Tan dan juga Prof, kita perlu rehat sebentar dan kita akan bincang kembali selepas itu bagaimana dilema yang dihadapi oleh MCA ini, biarpun dari sudut teorinya agak sukar untuk diselesaikan dalam ataupun satu pemilihan, tetapi mungkin ada cahaya di hujung terowong itu yang mungkin boleh dimulakan oleh pimpinan baru ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Dilema yang dihadapi oleh parti yang besar seperti MCA dan juga parti-parti komponen yang lain selain daripada MIC misalnya, mereka mempunyai track record yang lama dan mereka selesa dengan kataupun keadaan demikian. Tetapi selepas lanskap politik berubah pada pilihan raya yang ke-12 dan 13, bagaimana ia perlu menjadi kataupun tindakan yang berbeza sama sekali, Prof, untuk parti-parti sebesar ini untuk melihat bahawa lanskap politik sudah berubah. Misalnya dari sudut kepimpinan, perkaderan dan juga isu-isu yang membelenggu parti-parti politik di Malaysia. Ya, bagi saya kira masih boleh diteruskan cara kepimpinan lama. Tidak ada masalah pun. Rakyat ingin melihat tindakan yang boleh dibawa oleh sesebuah parti politik. Jadi kepimpinan baru ini harus melihat dari sudut itu bahawa mereka harus boleh menyampaikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Cina. Ya, apa isu-isu yang pada Prof begitu dilihat oleh masyarakat Cina perlu diselesaikan dengan cara mereka? Ya, rata-rata kita mendapati masyarakat Cina mengatakan mereka tidak mendapat keadilan sosial daripada pihak kerajaan.
Dan kalau itulah yang dituntut oleh masyarakat Cina, maka kepimpinan baru ini perlu melihat hal ini secara dekat dan secara berhemahlah. Saya kira dan sudah sekian lamanya apa-apa yang dituntut oleh masyarakat Cina itu dianggap sebagai persepsi mereka semata-mata dan tidak pun mau dibincangkan. Saya kira sudah sampai waktunya kepimpinan baru ini membawa segala persepsi kononnya ini ke pihak yang lebih tinggi dan mungkin sesetengahnya betul-betul persepsi salah, tetapi sesetengahnya barangkali ada kebenarannya. Jadi kepimpinan baru ini harus berani dari segi ini, tetapi bagi saya keberanian ini harus berhemah, harus teruskan adab ala Barisan Nasional itu, tidak boleh memberi kata dua. Dan caranya berunding, kalau boleh di dalam bilik 4 dinding itu, tak perlu diwar-warkan. Okey, Prof, kita perlu lihat apa yang terkini di laman sosial berkenaan mungkin dengan pemilihan MCA. Mungkin Zul ada yang terkini? Ya, Haji, kalau dilihat di laman sosial khususnya di Twitter, perkara mengenai MCA ini sedikit sebanyak menjadi tumpuan juga, khususnya selepas pencalonan ditutup di sebelah petang tadi. Tetapi kelompok yang di luar MCA melihat sejauh mana MCA masih lagi dan juga mampu menjadi relevan kepada masyarakat, bukan saja kepada masyarakat Cina tetapi masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Kerana kalau dilihat, mungkin kalau di kalangan anak-anak muda pada hari ini, ada juga yang bertanyakan apakah perbezaan antara MCA dan gerakan contohnya, kerana tidak nampak perbezaan perjuangannya di situ. Tetapi antara lain ada juga yang mengharapkan bahawa kepimpinan MCA ini juga mampu membawa satu sinar baru kepada MCA, siapa saja dia terpilih. Tapi kalau yang daripada tweet daripada Exoja ini mengatakan bahawa beliau mengharapkan Leo Tolai dan juga Wee Ka Siong dapat membawa kejayaan kepada MCA untuk menjadi parti yang mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu. Dan kalau dilihat daripada tweet-tweet lain juga, ada yang mengatakan bahawa MCA perlu berpijak di bumi yang nyata dan menyedari kesilapan yang lalu dan juga memilih pemimpin yang baru yang menjalankan tanggungjawab semasa pilihan raya umum. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa memulihkan parti perlu dijadikan satu keutamaan bagi siapa pun yang terpilih nanti, dan juga MCA perlu berdiri di atas kaki sendiri. Dan katanya di sini kalau tweet daripada Man Wing itu, dia kata apapun sahaja yang akan keputusan yang keluar nanti, ianya adalah sesuatu perkara yang cukup menarik untuk diperhatikan dan harapnya tidak ada lagi grup-grup CSL yang merujuk kepada cuaca solek untuk mengacau dan sebagainya. Itu antara cerita-cerita di laman media sosial khususnya. Ada juga yang mengaitkan bahawa sekali-sekali lama dan sebagainya masih lagi kedengaran, tapi mereka mengharapkan juga bahawa pemilihan kali ini mampu memberikan perubahan supaya MCA terus kekal relevan dalam arena politik Malaysia. Haji. Ya, itu Tad. Maksudnya perdebatan sudah berlaku di laman sosial. Setiap kali apa juga yang ingin dilakukan oleh parti politik di luar sana, tetapi masyarakat sudah membuka perdebatan dan membuat persepsi baru bagaimana parti itu perlu dilihat pada masa akan datang. Bagaimana Tan melihat sebagai anak muda? Kerana kalau kita lihat isu yang ditonjolkan di laman sosial seperti mana yang diutarakan oleh Zul tadi, bahawa bagaimana parti sebesar MCA ini patut berdiri sendiri tanpa dinaungi, dibayangi oleh Barisan Nasional, UMNO dan sebagainya. Itu satu persepsi yang besar di kalangan anak-anak muda hari ini juga. Sebab kalau kita meneliti sejarah parti MCA, dia memang ada zaman yang gemilang dia, tapi mungkin dia terlalu lama dalam comfort zone dia, di mana dia sudah sedikit sebanyak dia sudah terpisah dengan masyarakat, di mana dia tidak tahu dan kurang faham apa isu-isu yang sebenar, seperti Prof tadi kata, dengan layanan adil masyarakat Cina dalam ini, di mana dia sekian kurang memperjuangkan isu-isu ini. Tapi kalau kita tengok dari sejarah parti di seluruh dunia, di mana parti politik yang di mana dia mengalami kekalahan, dia akan melalui satu proses rebranding atau kita panggil rebuild, di mana dia memang buat banyak kajian, dia memang ada pemimpin yang baru masuk, dia akan turun padang, turun ke grassroots, di mana dia jumpa dengan orang, mendapatkan pandangan sebelum dia buat satu cadangan baru, bagaimana membawa parti itu ke depan. Tapi di Malaysia ni saya kurang nampak cara sedemikian, kecuali UMNO, di mana dia berani membuat perubahan, di mana dia membenarkan lebih banyak ahli dia dalam pengundian memilih pemimpin dia dan sebagainya. Tapi untuk MCA kita nampaknya kurang dari segi
structural reform ke atau di bawah isu yang lebih mendekati rakyat seperti isu ekonomi dan pendidikan. Ya, dalam pemilihan ini juga kita tidak melihat isu yang dekat dengan rakyat dijadikan sebagai satu orang kata pun topik pemilihan ataupun agenda bagaimana mereka ingin dipilih oleh perwakilan. Apa yang orang kata pun Prof melihat, adakah ini perihal merebut kuasa ataupun jawatan untuk menentukan survival politik MCA ataupun sebenarnya ataupun kepentingan masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat keseluruhan dengan MCA itu agak jauh berbanding dengan kuasa yang mereka ingin rebut pada ketika ini. Ya, kalau kita lihat kali ini, persengketaan itu cukup sengit. Jadi dalam hal ini sudah tentu mereka tidak akan membawa isu-isu nasional. Ini isu-isu untuk mereka terus takat sebagai seorang pemimpin. Jadi barangkali selepas ini sesiapa yang menerajui MC ini sudah tentu mereka akan membawa isu-isu nasional seperti kos sara hidup yang tinggi pada waktu ini. Tetapi buat masa ini, survival peribadi itu cukup penting. Okey, kita perlu lihat yang kedua Prof, kita akan lihat adakah servis community party yang selama ini menjadi tunggak pada MCA yang pelbagai isu rakyat, day to day punya isu dibawa kepada pihak berwajib, pada pihak kerajaan, pihak pentadbiran dan sebagainya biasa diangkat oleh MCA. Adakah itu satu kekuatan yang perlu dilipat gandakan ataupun MCA perlu fokus kepada isu politik? Kerana itulah sebagai parti politik mereka perlu membawa suara politik dan bertahan ataupun mengangkat secara orang kata pun yakin dengan apa yang mereka perjuangkan, bukan hanya bekerja untuk selesaikan masalah rakyat. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Okey, kembali dalam analisis awal ini kita masih membincangkan survival parti MCA. Tan, tadi kata dalam kajian Merdeka Center pada bulan 9 yang lalu mengatakan bahawa populariti Datuk Seri Ong Tiong Kiat agak baik kerana mereka dianggap sebagai komuniti Cina fighter untuk membawa suara orang Cina. Mungkin hari ini bagaimana? Okey, kami tak ada survei yang terkini tapi mengikut sentimen masyarakat dan pandangan masyarakat Cina terhadap pemimpin PMC, Datuk Seri Ong Tiong Kiat nampak dia macam seorang yang ada integriti walaupun dia punya reputasi dia mungkin sudah berbeza sebelum dan selepas dia jadi presiden, di mana ada perkolahan parti yang berlaku di mana tidak ditandangi dengan baik masa tu. Tapi kalau dibanding dengan pemimpin lain, dia nampak seorang yang ada integriti, di mana nilai-nilai integriti dipandang penting oleh masyarakat Tionghoa di Malaysia ni, di mana dia perlukan seorang yang jujur dan tidak rasuah. Yang itu penting. Kalau melihat sentimen hari ini dalam pertandingan 3 penjuru presiden, 2 penjuru timbalan presiden, adakah individu sebegini ada di dalam apa yang dimahukan oleh komuniti Cina? Dalam pemilihan MC lain sikit sebab ahli-ahli MC dia ada ekspektasi lain di mana dia memerlukan seorang pemimpin yang boleh menjaga bahagian ke atau organisasi dia di mana dia boleh membawa manfaat ke atau membawa kepentingan kepada isu-isu tertentu dan bukan di mana saya bincang dulu di mana parti dia sudah kurang terhilang hala tuju dengan ideologi ini, di mana dia kurang pentingkan isu-isu masyarakat, dia lebih pentingkan isu-isu kepentingan individu atau orang-orang tertentu. Prof, bagaimana ia dapat dilakukan anjakan besar? Ini bukan perkara mudah. Orang politik biasa dengan kuasa, dia akan lena dengan kuasa kan. Berbagai apatah lagi MCA ini kita tahu juga aset berbilion ringgit dan antara yang tertinggi pada zaman ini. Jadi bagaimana ia boleh menjadi anjakan kepada pemimpin-pemimpin baru ini supaya mereka melihat isu besar di kalangan masyarakat di luar sana, bukan hanya untuk melihat isu dalaman parti semata-mata. Kadang-kadang mereka lena kat situ. Saya kira ya, kita banyak tumpu pada pemimpin dan kita tidak banyak bercakap tentang ahli-ahli MCA itu sendiri yang berjumlah lebih daripada 1 juta orang. Jadi saya kira anjakan perlu bermula di dalam parti itu sendiri, dan kita tahu ahli-ahli MCA sendiri tidak
menyokong MCA dan Barisan Nasional Betul, kalau tak dalam boleh banyak PRU kursi boleh menang ya. yang ke-13 yang lepas. Jadi anjakan ini harus bermula dengan mendidiklah kalau boleh ahli-ahli MCA ini supaya mereka sedar dan insaf tentang kepentingan MCA itu untuk mereka sendiri dan untuk masyarakat Cina dan seterusnya untuk negara. Saya kira perdamaian dalam hal permusuhan ini perlu bermula dengan ahli MCA. Yalah, pasti kalau nak mula pun MCA memerlukan fikrah ataupun fikiran baru, idealisme baru, anak-anak muda yang profesional yang mampu menangani kendak-kendak masyarakat dan juga tumpuan pengundi baru yang seramai 6 juta pada PRU ke-14 nanti. Jadi adakah ia sudah dilakukan? Saya kira kalau belum dilakukan, harus dilakukan selepas pemilihan ini. Maksudnya kepimpinan baru ini harus memikirkan tentang kelangsungan MCA yang terus yang akan datang. Kerana MCA sekarang berada di ambang kehancuran. Ini satu hakikat. Dan para pemimpin dan bersekali dengan ahli-ahlinya harus menyedari hal ini. Maksudnya ini peluang terakhir. Dan kalau sesuatu tidak dilakukan, MCA hanya akan tinggal sejarah. Adakah senario yang berlaku pada MCA ini sama dengan parti-parti komponen berasaskan etnik Cina di Sabah Sarawak termasuk gerakan, Prof? Saya kira nak kata sama pun boleh, tak sama pun boleh. Tetapi dalam hal MCA ini saya kira sebagai sebuah parti yang agak besar dan berusia 64 tahun, sesuatu harus dilakukan untuk memulihkan MCA ini menjadi kuat semula seperti yang pernah berlaku pada satu waktu dahulu. Dan kepimpinan baru ini, saya kira tidak boleh berpuak-puak lagi selepas ini. Maksudnya selepas keputusan diketahui, sesiapa saja yang dipilih, ketuanya harus merangkumi semuanya sebagai satu pasukan. Satu suara. Ya, sebagai satu suara. Kerana ini kesempatan terakhir. Saya rasa satu statement yang cukup besar. Saudara Tan, isu yang berlega di kalangan masyarakat Cina antara yang besar isu pendidikan, isu kebudayaan dan isu ekonomi. Mungkin isu ini perlu diolah dalam cara yang berbeza bagaimana MCA memperjuangkannya? I setuju. Di mana cara MC berpolitik sebelum ni dia lebih kepada perundingan dalam bilik kompromi, kompromi semua tu. Tapi isu sekarang ni Malaysia sudah dalam satu situasi di mana globalisasi, di mana banyak persaingan dari sedunia tempat lain selain dari Malaysia. Tapi isu ekonomi ni bukan lagi isu peniaga Cina saja. Isu mungkin ni isu peniaga keseluruhan untuk IKS keseluruhan. Kalau pemimpin MC dia ada minat dalam isu ni, dia mungkin sepatutnya bawa isu ni kepada kabinet ke atau kepada pimpinan negara untuk menangani isu IKS, di mana dia satu sektor yang penting untuk memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya. Atau kalau ada isu seperti yang dibincangkan oleh pemuda UMNO, Khairi kata ada diskriminasi dalam sektor swasta, mungkin isu ini dia boleh dibawa kepada satu tahap yang lebih tinggi untuk mendapatkan satu cadangan untuk menyelesaikan. Okay. Kita mengharapkan perdebatan-perdebatan wacana sebegini diangkat sebaik saja pemilihan selesai pada hari Sabtu dan bermula pada hari Ahad. Ketika Pimpinan Agong MCA, inilah yang dimaukan saya rasa, bukan hanya ataupun komuniti Cina ataupun ahli MCA, tetapi rakyat keseluruhan bahawa parti politik perlu sedar dunia sudah berubah, lanskap politik sudah berubah, negara sudah bergerak ke hadapan, mereka sendiri perlu berubah. Itu sahaja pada malam ini. Terima kasih pada Prof, terima kasih pada Saudara Tan. Kita akan bincangkan lagi dalam program-program seterusnya di dalam 501 di Astro Awani. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.